Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdania Natasha binti Muhammad Nur. Saya Muhammad Imtiaz bin Ahmad Mustafi. Kami daripada kumpulan Sulong akan membentangkan tentang buku cerita kami yang bertajuk Baim Merpati Putih. Pada bahagian plot 1, buku cerita ini mengisahkan tentang seekor burung merpati yang bernama Baim. Baim merupakan seekor burung merpati yang sombong dan angkuh. Hal ini dikatakan demikian kerana Baim merasakan dirinya lebih hebat daripada burung-burung merpati yang lain. Semasa mereka keluar terbang bersama-sama untuk mencari makanan, Baim kerap mengeluh kerana burung merpati yang lain terbang dengan sangat lambat. Oleh sebab dia begitu kelaparan, dia pun melepasi burung merpati yang lain dengan laju. Tanpa dia sedari, Baim sudah terpisah daripada rakan-rakannya yang lain. Seterusnya, pada bahagian plot 2, setelah Baim menyedari dia sudah terpisah daripada rakan-rakannya, dia pun berasa sangat gembira kerana dia tidak perlu lagi untuk berkongsi makanan dengan mereka. Lalu, dia pun segera pergi mencari makanan di sekitar hutan rimba. Tiba-tiba, ada seekor labi-labi dan penduduk hutan rimba yang lain datang menghampiri Baim. Kemudian, labi-labi itu pun menanyakan kepada Baim, mengapa dia bersendirian di sini? Kemudian, Baim pun berkata dengan sombong, sambil mempelekehkan rakan-rakannya yang terbang begitu lambat. Disebabkan sikap angkuhnya itu, penduduk hutan rimba mula berasa geram dan tidak puas hati dengan sikap buruk Baim itu. Akan tetapi, si monyet sahaja yang masih bersangka baik terhadap dirinya. Selain itu, pada bahagian plot 3 pula mengisahkan tentang babak Baim hampir ditembak oleh seorang pemburu yang berhampiran di sekitar hutan rimba. Namun, kejadian tersebut dilihat oleh si monyet. Lalu, monyet pun segera memanggil penghuni hutan rimba yang lain untuk membantu Baim. Setelah itu, mereka pun menyerang pemburu itu dan Baim amat bernasib baik kerana das tembakan yang ditembak itu tersasar. Akan tetapi, Baim terjatuh akibat tersentak dengan bunyi tembakan yang sangat kuat itu tadi, lalu jatuh daripada pokok. Kemudian, dia pun segera disambut oleh si monyet walaupun mempunyai kecederaan kecil akibat jatuh daripada pokok tadi. Seterusnya, plot 4 pula mengisahkan tentang babak di mana Baim telah dibantu oleh penduduk hutan rimba. Baim mula mendapat layanan baik daripada penduduk hutan rimba setelah kejadian di mana Baim hampir ditembak oleh pemburu itu berlaku. Walaupun telah mendapat rakan baru, Baim masih lagi terkenang akan rakan-rakan burung merpati putihnya. Melihat kesedihan Baim, monyet pun mengumpulkan semua penduduk hutan untuk membantu Baim mencari rakan burung merpati putihnya. Setelah semua penduduk hutan dikumpulkan, akhirnya tercetus satu idea untuk membantu Baim mencari rakannya. Monyet mencadangkan agar gajah yang mempunyai tubuh badan yang besar untuk menggunakan belalainya untuk mengangkat Baim dengan tinggi. Namun begitu, rancangan mereka tidak mendatangkan hasil sehingga menyebabkan Baim hampir berputus asa. Akhir sekali, plot 5 mengisahkan tentang bagaimana Baim bertemu semula dengan rakan-rakan burung merpati putihnya. Setelah gagal mencari rakan-rakan burung merpati putihnya, Baim dan penduduk hutan rimba hampir berputus asa. Tiba-tiba, mereka terdengar bunyi sekumpulan burung merpati berkicauan mencari Baim. Suara itu memanggil, "Baim, oh Baim." Akhirnya, Baim pun bertemu dengan keluarga dan rakan-rakan burung merpati putihnya. Sejak hari itu, Baim tidak lagi bersikap sombong dan mementingkan diri sendiri. Baim menyesali kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak lagi meninggalkan kumpulannya semasa terbang mencari makanan. Baiklah, tema cerita ini ialah sifat keangkuhan seekor burung merpati putih yang akhirnya memakan dirinya sendiri. Sebagai contoh,
Baim bersikap angkuh terhadap rakan-rakan burung merpati yang lain semasa mereka keluar terbang bersama-sama untuk mencari makanan. Dia begitu suka bercakap besar di hadapan mereka. Bukan itu sahaja, sikap keangkuhan Baim semakin terselah semasa seekor labi-labi dan penghuni hutan rimba yang lain datang menghampirinya ketika Baim bersendirian di hutan. Dalam buku cerita ini, terdapat beberapa pemikiran yang dapat kami rumuskan. Antara pemikiran yang terdapat dalam cerita binatang Baim Merpati Putih ini adalah tentang sikap masyarakat yang bersikap angkuh terhadap orang lain. Contohnya, Baim yang suka bercakap besar dan bersikap sombong terhadap burung-burung merpati yang lain. Bukan itu sahaja, dia juga sanggup mempelekehkan rakan-rakannya di hadapan penghuni hutan rimba sehingga menyebabkan mereka berasa tidak puas hati dengan sikap buruk Baim itu. Pemikiran ini dikategorikan di bawah sosio-budaya iaitu dari aspek sikap masyarakat. Pemikiran kedua yang terdapat dalam cerita binatang Baim Merpati Putih ini adalah tentang sikap masyarakat hutan rimba yang suka tolong-menolong apabila seseorang itu mengalami kesusahan walaupun dia sendiri bersikap sombong terhadap mereka. Contohnya, penduduk hutan rimba tetap membantu Baim ketika dia hampir ditembak oleh seorang pemburu di sekitar hutan rimba walaupun mereka masih berasa geram dengan sikap angkuh Baim itu. Pemikiran ini juga dikategorikan bawah sosio-budaya iaitu dari aspek sikap masyarakat. Pemikiran yang ketiga dalam cerita ini adalah tentang masyarakat burung yang tidak merupakan kawannya. Contohnya, kumpulan burung merpati putih yang mencari dan memanggil-manggil nama Baim apabila menyedari Baim hilang dari kumpulan mereka. Pemikiran ini dikategorikan dan di bawah kategori sosio-budaya iaitu dari aspek sikap sesebuah masyarakat. Pemikiran yang keempat dalam cerita ini adalah tentang masyarakat yang insaf dan sedar akan kesilapan yang telah dilakukan. Contohnya, Baim yang berasa insaf atas kesilapan yang telah dilakukannya iaitu terbang sendirian meninggalkan kumpulannya kerana tidak sabar ingin mencari makanan. Akhirnya, Baim telah terpisah daripada kumpulannya. Sejak itu, banyak peristiwa yang berlaku kepada Baim menyebabkan dia belajar dari kesilapan yang telah dilakukannya. Baim sedar bahawa sikap sombong dan mementingkan dirinya hanya akan mendatangkan keburukan kepada dirinya. Pemikiran ini juga dikategorikan di bawah kategori sosio-budaya iaitu dari aspek sikap sebuah masyarakat. Pemikiran terakhir yang terdapat dalam cerita ini adalah tentang masyarakat rimba yang prihatin terhadap burung yang terbang bersendirian. Contohnya, sang labi-labi yang menegur Baim dengan bertanya, "Wahai merpati, di manakah kawan-kawanmu yang lain apabila ternampak dia sedang mencari makanan seorang diri?" Pemikiran ini juga dikategorikan di bawah kategori sosio-budaya iaitu dari aspek sikap sesebuah masyarakat. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, jika tersilap tutur bicara, jemari disusun pemohon maaf. Dengan berakhirnya pantun itu tadi, maka berakhirlah persembahan video daripada kumpulan kami. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.